Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada minggu ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pembacaan kitab Halal dan Haram dalam Islam, masih lagi dalam bab pengharaman Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas jenis-jenis bangkai ataupun bangkai. Apa yang dikatakan bangkai dalam sudut pengharaman itu, kita dah baca dah. Antara jenis-jenis bangkai yang Allah tegaskan dengan terang dan jelas di dalam Al-Quran: munkhaniqah, mawqudhah, mutaraddiyah, an-natihah, ma akala as-sabu. 5 kan, binatang yang mati sebab tercekik, dia jadi bangkai, haram dimakan. Binatang yang mati sebab dipukul oleh manusia, haram dimakan. Mati sebab jatuh dari tempat yang tinggi, haram dimakan. Mati sebab ditanduk oleh binatang lain, kan, natihah, ataupun dalam keadaan hari ini dilanggar kenderaan, langgar lori, trailer dan sebagainya, haram dimakan. Ma akala as-sabu, yang mati disebabkan oleh dimakan oleh binatang buas, kecuali yang last ditutup bab tu kan, kecuali apabila dilihat binatang itu ada pergerakan yang mengesahkan dia masih hidup, walaupun pada matanya sahaja, maka sempat disembelih, halal lah ia. Haram itu dia mati disebabkan 5 tadi ni. Kemudian tajuk baru yang masih lagi tajuk yang sama, pecahan dia, yang kita dah baca muqaddimah dia. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ikan dan belalang terkecuali daripada bangkai. Jelas benda tu kan. Syariat Islam telah mengecualikan dari kategori bangkai yang diharamkan itu ialah bangkai ikan, paus dan sebagainya dari binatang-binatang laut. Mungkin kita akan sebut bangkai paus, bangkai jerung, bangkai apalah kita sebut, ikan salmon ke apa contoh kan, daripada laut, daripada air ni, maknanya dia tidak menjadi bangkai yang diharamkan, boleh makan. Nanti panjang lagi syarah ditengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa at-tahur ma'uhu ahillu maitatuh. Laut itu ialah airnya suci dan bangkainya halal. Air laut tu suci kata Nabi, dan bangkainya adalah halal. Nabi sebut bangkai kan, binatang yang mati memang kita sebut bangkai.
bangkai ikan tenggiri, bangkai ketam, bangkai udang, kan? Dia dah mati. Sembelih tak sembelih. Tetapi dia jadi halal sebab Nabi mengatakan yang daripada laut itu adalah halal. Dia tidak dikira bangkai kerana dia tak masuk dalam kategori yang kena sembelih. Kalau kena sembelih, payah. Kan payah kalau kena sembelih. Kalau contohlah Islam kata ikan ni pun kena sembelih. Agak-agak berapa lama nak ambil masa sembelih ikan bilis? Kan? Kalau ikan kena sembelih. Nampak tak? Cantiknya Islam itu, dia letakkan sesuatu hukum itu di dalam keadaan dan kesesuaiannya yang memudahkan manusia. Hukum ni datang kepada kita untuk meletakkan kita hidup di dalam berperaturan, bukan untuk menyusahkan kita. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya. Surah Al-Maidah ayat 96. Allah sebut dia halal bukan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya. Nampak? Maknanya macam yang Nabi sebut tu berpandukan kepada ayat Quran ni lah. Yang daripada laut itu sebab laut tu memang dah suci. Jadi yang datang daripada laut itu suci. Semua boleh makan. Tapi macam saya sebut dululah, jangan kita main tangkap muat semua sekali kan. Kita dapat tangkap ular laut. Kan? Ular laut. Kita pun kata, oh ni, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Kita pun baca, boleh kan? Ular laut boleh makan, buat sup ular. Ular pun tak boleh makan kan? Ular tak boleh makan. Ular tetap haram. Jadi singa laut. Singa laut tak boleh makan. Singa laut pun tak boleh makan. Nama pun singa kan? Rumpai laut boleh. Makan sedap. Baik. Umar Al-Khattab radhiyallahu an berkata, binatang buruannya, iaitu apa sahaja binatang yang dapat ditangkap di laut dan makanannya pula, iaitu apa yang dilemparkan laut ke pantainya dari binatangnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, makanannya iaitu bangkai-bangkai yang dikeluarkan daripada perutnya. Perut apa? Perut laut lah kan. Tengok apa yang disebut oleh Ibnu Al-Arabi bawah ni. Ibnu Al-Arabi berkata ada 3 pendapat tentang maksud ayat ini. Maksud ayat uhilla lakum ni apa kata Ibnu Arabi? 1, semua jenis binatang yang ditangkap dari laut. Ibnu Arabi kata semua binatang daripada laut semua boleh makan. Ni yang ulama tafsir mentafsirkan ayat ni, ayat yang surah Al-Maidah 596 ni. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan buruan laut ialah ikan-ikannya. Pendapat ini dikatakan oleh Mujahid. Yang ketiga, yang dimaksudkan ialah ikan keli. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Jubair. Ini pendapat ulama yang mentafsirkan ayat ini. Tetapi yang clear je, yang kita mudah untuk faham, pendapat yang kedua iaitu buruan laut ialah ikan-ikannya. Memang kita makan ikan lah kan. Di laut ni ikan, udang, ketam itu perkara biasa yang tidak menjadi pertikaian di kalangan manusia lah, terutamanya orang-orang Islam. Bila sebab halal haram, kita akan tengok yang ni kalau kita nampak dia menjurus kepada haram, maka kita pun tak ambil. Ketam batu. Ketam batu tu dia 2 alam kan? Kan dia boleh hidup di darat dan di laut, di air. Jadi tak boleh. Jadi tak boleh sebab itulah. Ikan yang mati sebab diracun, ikan tu jadi halal, tak jadi masalah. Tapi yakinkah kita nak makan? Kalau kita fikir ambil yang sebab yang kedua, mudarat bukan sebab ikan tu, mudarat sebab racun di dalam badan ikan itu. Kalau kita tahu memang akan membawa mudarat, memang kita tahu ada racun, kita makan juga, itu yang jadi haram. Sebab kita dah tahu mudarat di atasnya, kita ambil juga. Jadi kalau kita rasa tak ada mudarat, ambil, tak ada masalah. Katakanlah dah dites, doktor test ni, okey, ikan ni clear, tak ada masalah, racun tak sangkut kat badan dia, boleh.
Tak ada masalah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda seperti yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah mengirim satu pasukan perondo dari kalangan sahabatnya, yakni ke salah satu tempat. Ini cerita zaman Islam begitu rancak dikembangkan ke seantero dunia. Masa tu cerita-cerita kerja dakwah ini berjalan dengan begitu hebat sekali di zaman Nabi, di saat kegemilangan Islam. Jadi para sahabat ini dia jalan rondo lah disebut dalam kitab ni kan, rondo ke tempat-tempat yang tertentu lah. Lalu mereka menemui seekor jerung besar. Sahabat Nabi ini bertemu dengan seekor jerung besar yang telah dilemparkan laut ke pantainya. Laut tolak terdampar jerung ni besar. Bila sebut besar tu besar lah kan, matilah bila terdampar di pantai, mati. Dan jerung itu sudah mati. Lalu para sahabat memakan daripadanya selama lebih 20 hari. Tu dah. Kalau sahabat di zaman tu boleh makan seekor jerung 20 hari, besar sungguh tu. Sebab kalau kita ikut banyak-banyak hadis, kalau kita baca, sahabat ni di zaman tu seekor kambing seorang, seekor kambing panggang makan seorang. Mana kalau jerung 20 hari makan di kalangan para sahabat ni, mana jerung tu betul-betul besar. 20 hari makan jerung tu. Kemudian apabila mereka kembali ke kota Madinah, mereka terus memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni dah makan jerung ni semua ni, baliklah ke Madinah. Sampai je ke Madinah, jenis sahabat ni macam tu lah. Bila dia rasa benda tu ya ke tidak, dia terus berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami tadi ni masa kami duk pergi berdakwah tadi ni, selama sebulan ni jumpa dengan bangkai jerung, kami pulun makan." Cerita dekat Nabi kan. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu rizqan akhrajahu Allahu lakum, at'imuna in kana ma'akum." Fa'atahu ba'duhum bi syai'in fa'akalah. Nabi jawab clear lah. Apa kata Nabi? Makanlah rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah kurniakan kepada kamu. Nabi kata itu joki, makanlah. Dah kau jumpa jorong sebesar itu, makanlah. Berilah aku sedikit daripadanya jika masih ada sisanya dengan kamu. Kuat tak tu? Maksudnya bolehlah Nabi kata makan, itu rezeki yang Allah kurniakan kepada kamu. Ada lebih tak? Macam tu lah bahasa mudahnya. Nabi kata seekor jorong habis melantak. Contoh begitulah bahasa mudah kan. Tak ada lebih ke mana minta? Kalau ada lebih bagilah aku sikit. Maka mereka pun membawa sedikit daripadanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Clear. Maknanya siapa kaki pancing sini, cik dia kaki pancing, pergi mancing kat PD, dapat jerung besar seorang. Contoh kan, jangan makan seorang, sirip jerung tu bagi kat saya. Yang lain makanlah. Dalam keadaan ekonomi hari ni, dapat seekor jerung okey dah. Satu gedung lalang 162 ni boleh kenduri rumah kita hari-hari. Hari ni jerung masak kicap, esok masak lemak cili api, betul goreng belada. Kan? Jerung. Boleh makan tak boleh? Mana bukti dia ni? Sahabat makan jerung ni selama 20 hari, balik jumpa Nabi, tanya Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak kami makan jerung ni? Kami dah makan dah 20 hari." Nabi kata itu rezeki makan. Ada lebih, bawa aku sikit, kata Nabi. Mana boleh. Lepas tu jerung ni besar, kena sembelih tak? Tak payah sembelih sebab dia ikan. Nak sembelih jerung berapa hari nak sembelih? Kan nak pusing nak atas ke bawah, payah kan? Ambil makan sikit-sikit. Maksudnya walaupun dia seekor ikan jerung tapi datang daripada laut, dia adalah ikan, maka halal dimakan. Ikan itu diumpamakan seperti bangkai belalang. Cerita belalang ni kan. Ikan itu diumpamakan seperti bangkai belalang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membenarkan makan bangkai belalang itu apabila ianya mati, kerana tidak mungkin dapat disembelihnya. Tak dapat sembelih, belalang sembelih apa kan? Jadi makan belalang.
tak ada masalah, belalang boleh dimakan. Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an berkata, "Ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulu ma'ahu al-jarad." Ni hadis dia. Kami pernah keluar ghazwah. Ghazwah ni perang lah. Bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali. Dan umumnya kami memakan belalang bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tak pernah makan belalang. Rugi. Datuk pernah tu kan? Ustaz pernah makan belalang, Ustaz? Orang kampung pernah, Ustaz kan? Siapa duduk kampung tak pernah makan belalang memang leceh kan? Ceroy. Saya nak belalang satu. Macam saya cerita dulu, kita pun tak tahu. Saya membesar dalam suasana kampung, suasana sawah. Arwah nenek ada sawah, ada kebun. Bila petang-petang cucu ramai-ramai dia kumpul, dicerita arwah opah dulu masa zaman Kumi ni, dah mula buka cerita-cerita silam zaman Jepun. Ui, makan belalang. Kita tercabarlah pergi cari belalang, dapat 1 kilo 2 kilo dapat. Basuh elok-elok, buang dia punya duri-duri tajam kan, gaul dengan kunyit garam, goreng makan. Tapi kalau ada resedung, bersin 24 jam tanpa henti. Itu cerita penangan belalang ni. Gatal ya Rabbi, lebih dahsyat pada udang ni dia punya penangan belalang. Tapi belalang memang sedap. Jangan pelik, sebab ada hadis yang menyebutkan Nabi bila pergi perang selalunya Nabi akan makan belalang. Sebab di dalam peperangan mana boleh pilih makanan, ada yang halal makanlah. Jadi Nabi tengok belalang banyak, tangkap belalang, bakar dengan para sahabat, makan belalang. Belalang adalah halal. Lepas ni esok lusa cuti, jomlah kita cari belalang, makan belalang ramai-ramai, insya-Allah. Kemudian seterusnya, memanfaatkan kulit bangkai, tulang dan bulunya. Nampak? Tadi ni yang disebut 5 jenis tadi kan. Daging dia haram muktamad, kecuali dapat sembelih lah. Kalau mati sebab 5 perkara tadi, haram dia muktamad, tak boleh makan lah. Cerita bab darurah betul kemudian lah, tu cerita kemudian, nanti dia akan uraikan. Cerita hukum asalnya begitu. Bagaimana pula dengan kulit dia? Kulit dia, tulang dia, tanduk dia. Tengok. Apa yang dimaksudkan dari pengharaman bangkai itu ialah pengharaman memakan dagingnya. Nampak? Islam ni nak jaga keseluruhan, nak jaga semua benda. Allah nak tunjukkan setiap benda yang Allah jadikan atas muka bumi ni, dia ada manfaat untuk semua makhluk. Walaupun Allah kata haram daging tu, tapi kulit dia tak haram. Kamu boleh guna kulit tu. Adapun memanfaatkan kulit, tanduk, tulang atau rambutnya tidak menjadi kesalahan. Tengok bahkan ianya digalakkan kerana boleh mendatangkan wang dan boleh dimanfaatkan oleh manusia. Boleh mendatangkan wang tanpa jual lah. Kita duduk jalan-jalan masuk kampung, tengok lembu kena langgar, terguling tepi jalan, tak ada siapa peduli. Apa lagi, lapah lah. Lapah lah, ambil lah kulit dia, basuh elok-elok, buatlah apa-apa bentuk Ultraman ke apa ke, jual. Buat dompet, jual. Dia bermanfaat kepada manusia. Dia boleh mendatangkan keuntungan. Kita boleh buat berniaga, boleh jual, ataupun dimanfaatkan buat baju kulit kan. Buat baju daripada kulit unta, kulit lembu contohnya, boleh dimanfaatkan. Sebab yang Allah haramkan itu dagingnya sahaja. Tanduknya ambil, guna tanduk dia tu untuk apa? Orang dulu dia buat untuk bekam kan. Untuk bekam dia guna tanduk kerbau tu. Kat kampung dulu ada lah, sekarang tak ada lah, tak ada dah kot. Tanduk kerbau tu diguna untuk buat bekam, boleh manfaatkan. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebut satu peristiwa yang mana ada orang yang menyedekahkan kepada jariyah. Jariyah ni hamba perempuan, Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, isteri Nabi lah. Maimunah satu hari
Jariyah Ummul Mukminin ni, isteri Nabi ni, ada orang sedekahkan dia dengan seekor kambing. Bagi seekor kambing, lalu kambing itu mati dan dibuang. Dapat hadiah seekor kambing, tiba-tiba mati kambing tu, tak sempat sembelih lah mana. Bila mati, buanglah, dah jadi bangkai. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, melihat kambing itu seraya berkata. Duduk tak berapa saat, Nabi pun balik. Nabi balik, Nabi tengoklah kambing tu. Kambing yang disedekahkan tadi kepada hamba perempuan isteri Nabi tadi ni mati, kemudian kambing tu dibuang. Nabi tengok kat kambing tu, tadi Nabi sebut apa? Halla akhadtum ihabaha fadabartumuhu fantafa'tum bihi faqalu innaha maitatun faqala sallallahu alaihi wasallam innama hurrima akaluha. Clear. Nabi sebut apa? Mengapa kamu tidak mengambil kulitnya? Nabi kata kepada Maimunah isteri Nabi, kambing ni kamu campak macam tu, pasal apa tak ambil kulit dia? Apa jawab isteri Nabi? Kemudian kamu menyamakkannya serta dapat memanfaatkannya. Nabi kata, kenapa tak ambil kulit dia, samak dia elok-elok, kemudian ada manfaat dia? Lalu isteri Nabi jawab, binatang itu adalah bangkai. Nabi SAW menjawab pula, sesungguhnya yang diharamkan itu ialah memakan dagingnya sahaja. Nampak? Jadi kita kalau sebelum ni kita rasa macam ragu-ragu, rasa boleh tak boleh, boleh tak boleh, ataupun kadang kita rasa macam jijik kan, dia mati, kita tak tahu, mungkin kita duk fikir macam-macam, dah nampak macam tak sembelih, memang tak sembelih lah, mati tepi jalan kan. Berdasarkan hadis Nabi ni, isteri Nabi sendiri campak kambing, Nabi kata, apa tak ambil kulit dia? Ambillah kulit, yang diharamkan itu dagingnya sahaja, tak boleh makan. Kulit, tanduk, bulu semua tak ambil lah. Lepas ni bolehlah kita ambil. Time-time tak ada kerja ni kan, masuklah kampung semua tempat, yalah tempat-tempat orang duk belah lembu semua, tengok yang mana mati tu ambil. Jangan ambil yang hidup, masuk ke dalam sekejap lagi kan. Ambil yang mati tu, ambil kulit dia, manfaatkan. Kalau dompet ni, wallet tu, kulit lembu dengan kulit kambing lagi mahal. Kulit kambing lagi mahal sebab dia lagi lembut. Kan nak belilah, kalau ada duit belilah kulit boyor. Kalau ada duit kan, kulit kambing lebih lembut pada kulit lembu dan dia tahan lama. Saya kalau ni saya suka cari kulit kambing bukan nak beli dompet lah. Baik. Lain kali kalau kita jumpa, lepas ni lah kata kita jumpa, manfaatkan dia. Sebab bila kita dah lapah ambil kulit dia tu, takkan kita nak biar saja daging tu terbungkam macam tu. Tentu kita tanam. Nampak tak? Islam mengajar kita tentang disiplin dalam kehidupan. Kau dah ambil dah bahagian kulit dia, jangan biar daging dia terbungkam macam tu. Tanamlah. Ataupun buanglah ke tempat yang sepatutnya. Disiplin tu dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan caranya bagaimana hendak membersihkan kulit bangkai itu, iaitu dengan menyamaknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibarul adimi zakatuh, menyamak kulit binatang itu samalah dengan menyembelihnya. Nampak? Kita duk ragu-ragu, tak sembelih macam mana? Kita ambil kulit dia, kemudian kita samak. Itu kategorinya samalah kita sembelih lembu atau binatang ternakan yang lain tu, yang kita sembelih untuk kita makan dagingnya. Kita nak guna kulitnya, cukuplah sekadar kita ambil kulit, kita samak, macamlah kita sembelih. Samak ni untuk binatang selain daripada anjing dan babi. Anjing dan babi orang tak sebut samak. Dalam kitab fiqh disebut sertu. Daging anjing dan babi ni yang kena kaki kita ke, ada jilat ke apa ke, kena darah dia, sertu. Yang lain pada tu sama. Nak kena jelas benda tu, baru kita dapat bezakan. Baik. Haiwan korban cuma kulit. Boleh? Boleh. Jangan jual lah. Tapi kalau kita dah bagi kat orang nak jual, terpulang lah kan. Baik. Menyamak kulit binatang itu dari segi pembersihannya adalah sama dengan menyembelihnya. Kan disebut dengan jelas.
menyamak kulit binatang itu dari segi pembersihannya sama dengan menyembelihnya untuk menghalalkan binatang itu untuk dimakan dan sebagainya. Kalau kita sembelih untuk makan lah, untuk makan daging macam-macam lah. Bila sembelih ni clear lah. Kalau kita dah sembelih nak ambil kulit tu lagi lah bagus, tak ada masalah pun, memang kita ambil pun kan. Kalau dulu-dulu orang ambil kat kampung lah, dia ambil kulit lembu ni, dia keringkan elok-elok, dia bersih, dia tegangkan, dia buat yang gong tu kan, apa, tabuh tahu sini panggil apa tak tahu, kat Perak panggil tabuh. Tabuh tu sebab kat kampung hari Jumaat sahaja diguna tabuh, kalau hari lain diguna kentung. Daripada subuh sampai isyak dia guna kentung, masuk waktu lah tu. Kalau hari Jumaat dia balun tabuh tu lah yang panggil orang datang ke masjid. Baik, dalam riwayat yang lain berbunyi dibaruhu yadhhabu bikhabathih, menyamak kulit bangkai itu dapat menghilangkan kekotorannya. Memanglah kalau naluri manusia macam kita, bila kita dapat je kulit tu takkan kita nak terus guna kan. Melapah je kulit kambing ni terus buat one pack masuk dalam poket, mana ada orang buat macam tu kan. Dia ada proses dia. Samak dulu, kita akan tengok dia betul-betul bersih, hilang bau hamis dia dan sebagainya. Adalah chemical-chemical yang kita guna untuk bagi dia kuat. Itu proses dia. Tapi menyamak kulit bangkai itu untuk kita membersihkan dia daripada peringkat awalnya, iaitu menjadikannya bersih dan suci. Bersih dan suci. Dalam sudut fiqahnya kita faham bila bersih suci. Ada yang bersih tapi tak suci kan. Yang ni bersih dan suci. Di dalam Sahih Muslim dan di tempat lain juga dinyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain apa dia? Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit apa sahaja kalau sudah disamak maka sungguh dia sudah menjadi suci. Tengok tu Yang ni yang untuk berdebat di kalangan ulama ni, di kalangan mazhab ni. Kulit apa saja kalau disamak sungguh dia sudah menjadi suci. Tengok baik-baik. Jangan kita duk salah ambil faham sekejap lagi kan. Hukumnya umum. Hadis ni Nabi sebut secara umum macam tu. Kulit apa saja Nabi sebutkan. Hukumnya umum, iaitu apa sahaja kulit, meskipun kulit anjing dan babi sekalipun. Kalau kita mengaji setakat ni, kita kata malam ni baru tahu kulit babi boleh buat dompet kan. Kalau kita mengaji setakat tu je syarahnya, kita pegang yang tu. Tengok meskipun kulit anjing dan babi sekalipun. Pendapat ini dikeluarkan oleh Ahlu Az-Zahir, iaitu yang dipelopori oleh Daud Az-Zahiri, dan disebutkan juga oleh Abu Yusuf, pendukung Abu Hanifah, serta diperkuatkan lagi oleh Asy-Syaukani. Ini pendapat di kalangan sesetengah ulama. Itu sebab dia tulis itu pendapat yang muktamad. Dia tak cakap pendapat yang muktamad. Ada di kalangan ulama dalam mazhab-mazhab tertentu mengatakan termasuk anjing dan babi. Riwayat daripada Ummu Mukminin Saudah radhiyallahu anha, beliau berkata, suatu ketika seekor kambing biri-biri kami telah mati. Lalu kami menyamak kulitnya, kemudian kami letakkan padanya kurma agar menjadi manis air padanya, sehinggalah dia menjadi tempat simpanan air yang kekal. Nampak? Maknanya kulit kambing ni, kulit apa binatang pun, walaupun dia bukan disembelih, binatang yang halal lah, ambil buatlah bekas apa pun tak menjadi masalah. Baik, balik kepada hukum umum yang disebutkan tadi oleh Az-Zahiri tadi, Daud Az-Zahiri kata tadi, dalam mazhab Syafi'i muktamad, kalau daripada anjing dan babi tetap haram. Pegang yang tu. Walaupun dia sebut ni Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri mengatakan walaupun kulit anjing dan babi, berdasarkan pada hadis yang Nabi sebut ni, kulit apa saja sudah jadi suci bila disamak, itu memerlukan penjelasan yang terperinci dan clear di dalam mazhab Syafi'i. Anjing dan babi apa keadaan sekalipun dia tetap haram. Itu sekarang kita tengah sibuk kan.
Malaysia dah buat perjanjian dengan China tentang vaksin COVID-19 yang akan sampai pada tahun depan lah katanya, suku pertama tahun depan, mungkin lah begitulah sebutnya. Yang duk jadi kecoh sekarang, bukan kecoh macam mana, yang duk jadi perdebatan, kita orang Islam ni nak tengok vaksin itu halal atau tidak. Apa bahan yang ada dalam vaksin tu, kan? Peratus yang halalnya banyak mana, peratus yang haramnya banyak mana. Vaksin ni kalau kita tengok, vaksin ni daripada dulu lagi dia memang ada campur benda lah tu lah, kan? Cumanya dengan kemajuan sains dan teknologi hari ni tak perlu pun, kan? Kita ada macam-macam benda. Jadi kita nak tengok dulu benda tu dengan kita sesuai tak. Ni tahun depan nak pergi haji ni, tahun ni dah kandas, jadi yang tahun ni nak pergi tahun depan, salah satu syarat wajib dah confirm lah, mesti suntik vaksin COVID-19. Itu akan jadi perdebatan di kalangan cerdik pandai kita lah, bukan orang macam kita ni yang nak berdebat, nak berijtihad, nak fatwa bab-bab ni. Biar mereka yang datuk-datuk mufti semua ni, mereka ada kepakaran tertentu, ada hubungan dengan ulama-ulama seluruh dunia. Mereka akan bermuzakarah dan akan putuskan. Untuk orang Islam boleh tak? Takut jangan kira cerita kita nasihat je. Kira nasihat tak kira halal haram balonnya, kan? Tak boleh. Itu sebab adanya kitab halal dan haram dalam Islam. Kalau benda tu ulama mengatakan boleh, ada keharusan di sana, apa yang membolehkan. Kalau tak boleh, apa yang buat tak boleh. Kalau haram, kenapa dia jadi haram, apa bahan di dalamnya. Yang tu nak kena bagi perhatian supaya kita tidak terjerumus ke dalam benda-benda yang memang Allah haramkan kepada kita. Sekali laju ke jalan ya. Kemudian yang seterusnya, keadaan darurah sentiasa dikecualikan. Semua pengharaman tersebut hanya berlaku di dalam keadaan normal. Nampak? Pada Islam ni, cantik dah Islam ni. Semua pengharaman itu, ni yang kita dah baca banyak dah ni, daging babi ke apa semua tu, berlaku dalam keadaan normal dan terdapat pilihan padanya. Berlaku dalam keadaan biasa kita macam sekarang ni. Kita sekarang ni tak darurah, kan? Cumanya keadaan ekonomi kita tersepit lah. Ekonomi kita merudum teruk sekarang ni. Ada yang hilang pekerjaan sampai ratus ribu orang, ada yang langsung tak ada makan sampai seminggu 2 minggu. Ada dilaporkan dalam akhbar, kan? Kita belum sampai kepada peringkat darurah macam tu, sebab persekitaran kita masih lagi banyak dengan rezeki-rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata pengharaman itu berlaku dalam keadaan normal dan tidak ada pilihan, dan terdapat pilihan padanya. Tetapi dalam masa darurat ada pula hukumnya yang tersendiri, sebagaimana yang kami sebutkan sebelum ini. Kita sebut dah tak, dia 11 perkara yang kita sebut sebelum ni, kan? Antaranya disebut apa? Darurah mengharuskan semua yang haram. Darurah, sungguh, memang tak ada pilihan lah. Memang satu kampung tu memang tak ada beras, memang tak ada apa benda, tak ada. Yang ada cuma seekor kerbau yang mati jatuh dalam perigi. Nampak ekor je kat luar macam tu. Allah SWT dah kembung dah. Satu kampung ni tak makan seminggu lebih dah. 2 minggu tak ada apa langsung. Lapahlah kerbau itu makan. Ada keharusan di sana. Kena habis ikhtiar dah. Dengan dunia luar terputus habis. Telefon pun semua tak ada. Dulu mungkin berlaku keadaan ni, kan? Sekarang rasanya sukarlah, kita dah banyak perhubungan dan sebagainya. Tapi tak mustahil. Itu sebab Islam letakkan hukumnya tu. Kalau berlaku darurah macam ni, kita tak ada jalan keluar, tak ada pilihan, maka yang haram tadi ada keharusan. Harus dia apa? Harus dia makan sekadar itu sahaja. Jangan kata harus, boleh makan wild boar lah. Kan nampak wild boar melintah, seekor, potong. Ni darurat. Habis tengah hari, petang tangkap seekor lagi. Itu bukan darurah. Itu bukan darurah. Darurah ni masa itu sahaja. Bila kita dah ada tenaga, maka berusahalah untuk
pergilah ke mana-mana tempat untuk cari yang halal. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurrtum ilaih. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya ke atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa. Kecuali apa yang kamu terpaksa. Surah Al-An'am ayat 119. Semua benda dalam hidup kita ni Allah dah atur dah di dalam Al-Quran. Kita baca Quran, kita faham Quran, oh rupanya Allah dah bagi dah satu-satu, yang ni halal, yang ni haram, yang ni halal, ni haram, ni makruh, ni harus, yang ni kamu kena hindari, yang ni kamu boleh ambil, yang ni tak boleh ambil. Dan yang haram ni kata Allah, kecuali apa yang kamu terpaksa. Dalam keadaan terpaksa tu kita darurah tu. Dalam keadaan darurah maka dibolehkan kita untuk ambil. Keterangan ini diturunkan selepas dinyatakan tentang pengharaman bangkai dan darah dan lain-lain dari kedua-dua perkara itu. Yang kita duk baca 5 benda yang Allah haramkan tu, termasuklah darah, termasuklah daging babi dan sebagainya. Bila Allah haramkan itu, kemudian turunlah ayat ini, ayat surah Al-An'am 119, yang Allah ceritakan haram itu apabila kamu ada pilihan hidup di dalam keadaan normal. Tetapi bila kamu tidak ada pilihan, berada dalam keadaan yang cukup darurat, cukup tersepit, kira tak boleh buat apa dah, stuck kat situ, masa itu diharuskan kita ambil benda-benda yang Allah haramkan itu. Nak habis ni, kita sambung yang ni lah. Kita sambung firman Allah Subhanahu wa taala sampai yang ke bawah ni. Kemudian darurat untuk berubat. Kan ramai sekali orang berubat, kadang macam-macam orang dia berubat kan. Ada kadang-kadang tu sampai berubat dengan Tok Pekong mana. Berubat dengan Tok Sami mana. Ada orang jumpa saya, dia kata dia berubat dengan satu Tok Pekong siam. Dia bagi minum satu susu, dia kata. Dalam Tok Pekong tu apa hukumnya Ustaz? Oh parah kau lah. Darul Syifa berlambat-lambat dalam dunia ni. Kat Malaysia ni banyak Darul Syifa, Tok Pekong kau cari. Apa masalah kau ni kan? Jadi yang tu nanti dia akan huraikan. Kita habiskan sikit lagi nanti dalam bab keadaan darurat dikecualikan ni, baru kita masuk dalam bab darurat untuk berubat insya-Allah. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.